sekejap ni dia kata 2 minit overlapping. Okay, saya mengharapkan kalau ada pun dia cepat-cepatlah sedar. Saya pun tak boleh nak halang benda-benda ni. Biasalah kita bangun kemudian kita tidur balik, jadi kita mengantuk sikit lah. Okay, kita lihat di sini Kejap ya, saya nak kena tutup yang lain, dia tak bagi saya buka banyak ni. Sekejap saya nak close yang lain dulu. Saat lagi kita buka balik yang tu. Okay. Sekejap saya share balik. Okey, kita lihat di sini. Semua segar mata Iza okey Iza. Saya panggil je nama yang dia kat sini Iza. Okey. Okey. Isaac, betul ke saya sebut nama Isaac? Okey ke? Okey, doktor. Okay, kita tengok dia ni introduction lah macam saya kata tadi. Sekejap ya, saya nak besarkan Okay. Public Economics, Introduction to Public Economics. So kita nak belajar tentang pengenalan kepada ekonomi awam. Ada setengah dulu dia kaitkan public economics ni dengan public finance, pembiayaan awam. So dia lebih kurang samalah, public economics dengan public finance, pembiayaan awam. Sebab dua-duanya berkaitan dengan peranan kerajaan. Okay, kita nak lihat di sini Okey, saya nak tanyalah. Okey, kita sembang-sembang sikit di sini Boleh ke tidak sesebuah negara itu berkembang tanpa kerajaan? Okay, any respon? Boleh ke tidak sesebuah negara itu berkembang tanpa kerajaan? Tak boleh. Siapa yang, minta maaf siapa yang jawab tu, saya tak nampak nama kat sini. Hasmiza. Oh, Hasmiza, okey. Kenapa Hasmiza kata tak boleh tanpa kerajaan? Sebab kalau tak ada kerajaan, tak ada undang-undang, lepas tu negara tu tak akan aman. Okey, very good Hasmiza. Kalau tak ada kerajaan, tak ada undang-undang, negara tu tidak akan aman. Okay, satu boleh terimalah jawapan yang Hasmiza bagi. Okay, kita lihat di sini Kalau kita tengok secara praktikal sendiri pun, kita tidak boleh hidup tanpa kerajaan. Tidak ada nation without government. Tidak akan ada negara tanpa kerajaan. So kalau dia tak ada kerajaan, susah negara itu untuk berkembang, susah negara itu untuk maju. Sebab dia tidak mendapat pengiktirafan di peringkat international. Dia tidak mendapat pengiktirafan di peringkat nasional. Peringkat international ni akan tanya, adakah dia sebuah negara ataupun tidak? Sebab dia tak ada kerajaan. Sebab peranan kerajaan ni sangat besar dalam sesebuah negara Kalaulah kita andaikan di sini Malaysia, contohnya kita ambil Malaysia lah, negara kita sendiri. Yang ada cuma individu. Yang ada adalah syarikat. Okay. Yang ada adalah bankers, banking. Okey. So siapa yang akan ambil tanggungjawab untuk social security, welfare, unemployment, poverty, national defence? Jadi tak ada orang yang akan ambil tanggungjawab. Bank A kata bank B, individu A kata individu B. Firma A kata kat firma B, you lah ambil tanggungjawab ni, you lah ambil tanggungjawab ni. Jadi susah kita sangat-sangat bergantung kepada government services, kepada peranan kerajaan, perkhidmatan kerajaan. So kalau ada kerajaan, kerajaan boleh berfungsi untuk national defense, contohnya pertahanan negara.
Untuk unemployment, bagaimana nak atasi pengangguran, poverty, bagaimana nak atasi masalah kemiskinan, welfare, bagaimana kita nak jaga kebajikan masyarakat. So kerajaan akan ambil tugasan ataupun akan ambil kuasa untuk menguruskan aktiviti tersebut. Sebab itulah pentingnya peranan kerajaan. Nak mendapat pengiktirafan di peringkat internasional, sesebuah negara itu perlu ada kerajaan. Kalau tidak, negara tersebut tidak boleh berkembang, tidak boleh maju. Sebab seseorang individu ataupun sesebuah firma itu tidak boleh menguruskan semua perkara yang berlaku dalam sesebuah negara. Dia kena ada satu badan yang menguruskan aktiviti tersebut. So badan inilah yang kita namakan sebagai kerajaan. Okay. Kemudian kita nak lihat di sini definisi. Okay. You kena faham juga definisi public finance. Macam saya kata tadilah, ada setengah sebut public finance, pembiayaan awam ataupun government finance, pembiayaan kerajaan. Okay, ini soalan popular selalu kita tanya dalam kelas. How you define public finance? What definition of government finance? Apa yang dikatakan sebagai pembiayaan awam? Apa yang dikatakan sebagai pembiayaan kerajaan? So, bila kita sebut public finance means that is related to the field of economics in terms of government expenditure and government revenue. So, kalau kita sebut pembiayaan awam, public finance ataupun government finance, pembiayaan kerajaan, ia berkaitan dengan satu bidang ekonomi. The field of economics, satu bidang ekonomi that studies on government expenditure and government revenue. Satu bidang ekonomi yang mengkaji tentang perbelanjaan kerajaan dan hasil kerajaan. Itu satu definisi tentang pembiayaan awam yang berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan dan hasil kerajaan. So, bila kita sebut perbelanjaan kerajaan dan hasil kerajaan, ada 3 perkara utama yang selalu dibincangkan, iaitu tax, spending, borrowing. Cukai kerajaan, perbelanjaan kerajaan dan pinjaman kerajaan. Okay. Selain itu, public finance ni juga ataupun pembiayaan awam ini juga dikaitkan dengan relationship, hubungan. Okay, hubungan antara siapa? Hubungan antara individuals, society and government. Hubungan antara individu, masyarakat dan kerajaan. Sebab tu saya kata dalam negara kita sendiri pun kita tak boleh alone. Individu, contohnya you sebagai individu, you kata, oh tak naklah kerajaan, aku nak hidup individu. Tak boleh. Kita tetap kena ada individu, ada hubungan dengan masyarakat. Maksudnya masyarakat ni individu-individu yang lain, firma-firma yang lain contohnya. Kemudian individu, society itu mesti ada hubungan dengan kerajaan. So hubungan ini perlu ada dalam pembiayaan awam. Relationship between individual, society and government. So bila ada hubungan ini, wujudlah political institution, institusi politik. So dalam institusi politik ni sebenarnya dia ada 3 item. Satu individu, satu society, satu kerajaan. So individu ataupun masyarakat ini dia ada, kita boleh katakan dia ada hak untuk mengetahui ataupun hak untuk terlibat dalam keputusan yang dibuat oleh kerajaan. What government do and what government outlays. Maksudnya, apa yang kerajaan buat dan apa yang kerajaan akan belanjakan. Sebab itulah kalau you lihat, kerajaan perlu menjelaskan kepada rakyat apa dasar-dasar yang dia akan buat. Bagaimana dasar itu dilaksanakan. So inilah yang membentuk political institution, iaitu hubungan di antara individu, society dan kerajaan.
Sama juga pembiayaan kerajaan. Individu dan society perlu tahu tentang pembiayaan kerajaan. Saya nak tanya, bagaimana kita sebagai rakyat boleh tahu tentang pembiayaan kerajaan? Sumber mana yang kita boleh tahu, kelas? Siapa tahu? Siapa yang boleh agak-agak? Macam mana kita nak tahu pembiayaan kerajaan? Maksud saya government finance, kerajaan berbelanja. So, daripada mana kita boleh tahu, kelas? Bajet. Yes, bajet. Siapa ya yang bercakap tu? Sorry lah tak naik nama kat saya di sini. Sebab tu saya tak suka kelas online. Pravin. Siapa nama? Pravin. Oh, Pravin. Okay, thank you Pravin. So, from government budget. Sebab tu salah satu topik yang kita akan belajar dalam bab ini juga tentang belanjawan kerajaan. Kalau you tengok setiap kali bulan 10 tu, tarikh dalam bulan 10 tu akan ada satu tarikh kerajaan akan bentangkan perbelanjaan kerajaan melalui belanjawan. Apa yang